Terima kasih Datuk Yang Tua. Soalan saya nombor 4. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Mesing. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebagaimana yang telah dilaporkan dalam laporan komunikasi kebangsaan ketiga kepada kerangka Konvensyen Perubahan Iklim di bawah PBB atau dengan izin the Third National Communications to the UN Convention Framework on Climate Change, kesan utama perubahan iklim yang dialami negara adalah kejadian banjir yang lebih ekstrim, kemarau panjang dan kenaikan aras laut. Impak perubahan iklim ini dirasai pelbagai sektor ekonomi dan jika tidak dibendung akan meningkatkan lagi kerugian harta benda, kehilangan punca pencarian dan yang paling besar sekali kehilangan nyawa di peringkat domestik dan industri. Kalau mengikut laporan kumpulan kerja pertama IPCC 9 Ogos 2021, peningkatan suhu telah dicatat 1.1 darjah Celsius daripada era pra-industri dan dijangka akan terus mengalami peningkatan kepada 1.5 darjah Celsius sehingga 2 darjah Celsius. Dan ini yang telah menyebabkan berlakunya pertambahan jumlah, intensiti dan pola hujan secara global dan juga cuaca panas yang luar biasa. Bagi mengatasi perkara ini, kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif dalam mengintegrasikan aspek adaptasi dan dalam memerangi kesan perubahan iklim. Kita selalu bercakap tentang mitigasi untuk mengurangkan perubahan iklim. Tetapi dalam keadaan yang ada pada hari ini, mitigasi semata-mata tidak cukup. Kita juga kena ambil pendekatan adaptasi. Bahawa kita kena terima perubahan iklim sudah pun berlaku pada satu tahap dan kita kena adapt kepada perubahan iklim tersebut. Mengikut Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia ataupun NAHRIM yang telah menerbitkan rangka kerja sektor air dari aspek perubahan iklim sebagai dokumen dalam memerangi kesan buruk bencana banjir. Dokumen rangka kerja ini mengetengahkan strategi dan langkah adaptasi untuk 3 perkara utama iaitu subsektor sumber air, kedua penggunaan ataupun perkhidmatan air dan akhir sekali bencana berkaitan air. Dokumen ini bakal menjadi input utama dalam Plan Adaptasi Nasional Malaysia ataupun National Adaptation Plan, MINAP, khususnya dalam konteks langkah adaptasi dan tindakan untuk sektor air. Kerajaan juga sedang melaksanakan langkah-langkah adaptasi untuk bersedia menghadapi kesan iklim seperti kenaikan paras laut dan juga perubahan iklim. Ini termasuklah membina tembok laut, menambah baik pengurusan air dan membangunkan sistem amaran awal. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan oleh NAHRIM, didapati kejadian banjir luar biasa yang telah melanda semenanjung Malaysia khususnya di Lembah Kelang dan Pantai Timur pada Disember 2021 telah dikenal pasti terlebih awal melalui pemodelan hidroiklim. Kajian terperinci terhadap kejadian banjir ini mengunjurkan tahap severity kelembapan yang tinggi pada bulan Disember 2021 melalui petunjuk dengan izin Rainfall Variability Index ataupun RVI. Nilai RVI di lembangan Sungai Kelang, Sungai Langat dan Sungai Selangor telah diunjurkan sebanyak 5.13, 5.12 dan 3.92 masing-masing yang dikategorikan tersangat lembap. Namun begitu, ianya bukanlah satu-satunya faktor kerana lain-lain faktor termasuklah corak pembangunan juga mempengaruhi kejadian banjir tersebut. Akhir sekali, untuk makluman ahli yang berhormat juga, Kementerian NRECC melalui MET Malaysia telah membangunkan sistem amaran awal bencana berkaitan cuaca dan tsunami dan ini bertujuan untuk mengeluarkan amaran awal cuaca dan tsunami yang lebih efektif kepada orang awam dan juga kepada agensi-agensi pengurusan bencana di seluruh negara. Operasi pemantauan dilaksanakan oleh MET Malaysia sebanyak 24 jam sehari, 7 hari seminggu sepanjang tahun dan boleh dihubungi oleh orang awam pada setiap masa. MET Malaysia juga turut mewujudkan sistem hebahan maklumat melalui sistem pesanan ringkas atau message alert bagi menyalurkan amaran cuaca dan makluman gempa bumi serta amaran tsunami sejak tahun 2005. Jadi maklumat-maklumat ini juga disalurkan kepada semua media elektronik, cetak dan media sosial rasmi untuk dihebahkan kepada orang awam. Terima kasih. Yang Berhormat Mesing, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Sebagaimana kata Pak Menteri tadi,
kegagalan tindakan mitigasi dan penyesuaian adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan cabaran paling utama dihadapi oleh seluruh dunia. Dan Bapak Menteri juga ada menyebut berkaitan dengan Nahrim dan juga Malaysia tadi. Jadi soalan tambahan saya, sejauh manakah program-program seperti program cabaran bandar rendah karbon dan program penanaman 100 juta pokok diselaraskan untuk menangani impak perubahan iklim seperti fenomena urban heat island di bandar-bandar di Malaysia? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Ya, terima kasih. Kalau kita bercakap tentang bandar rendah karbon dan penanaman pokok, kalau bandar rendah karbon dia lebih kepada soal mitigasi. Ya, jadi kita nak misalnya pertama mengurangkan penggunaan kenderaan-kenderaan ICE ataupun internal combustion engine dengan izin. Kita nak menggalakkan yang paling terbaik ialah penggunaan pengangkutan awam, seterusnya ialah pengangkutan EV yang banyak ada pada hari ini. Jadi sebab itu antara langkah-langkah mitigasi yang kita ambil kerana dengan hasrat yang telah kita nyatakan bahawa menjelang tahun 2050 terawal kita nak capai net zero. Ini telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 sebelum ini. Dan kita memang menggalakkan program tersebut sebab adaptasi sahaja dia perlu juga ada mitigasi. Kalau tidak skalanya mungkin terlalu besar. Seterusnya dari segi penanaman pokok, itu juga satu langkah yang positif, kempen 100 juta penanaman pokok untuk kita mengurangkan masalah heat island yang disebut oleh Yang Berhormat. Ada bandar-bandar yang mana perbezaan suhu pusat bandar di dalam Malaysia dengan kawasan di luar bandar tersebut lebih daripada 3-4 darjah Celsius. Yang makna perubahannya sangat ketara, bukan sebab di atas bukit ke apa, dia hanya sebab di dalam bandar dengan bangunan tinggi dan sebagainya dia terperangkap haba dia. Jadi atas sebab itu kita kena perancangan bandar juga, dan ini melibatkan Menteri KPKT misalnya. Bila kita bergerak ke depan, dia harus melihat faktor-faktor tersebut. Dan cuma yang nak ditekankan juga dari segi soal penanaman pokok dan sebagainya, ia juga meliputi aspek untuk kita ada sponge city. Kita sekarang terlalu banyak hardscape dengan izin yang mana bandar-bandar kita banyak konkrit, banyak diturap, air tidak dapat diserap oleh tanah, terus masuk ke longkang dan sungai dengan kapasiti yang besar. Kalau kita lebih banyak taman, lebih banyak soft pavement dan sebagainya, maka kapasiti yang masuk ke dalam sungai dapat dikurangkan. Namun harus diingat juga, sebelum kita dalam soal penanaman pokok ini, banyak pakar-pakar menyatakan keutamaan ialah menghalang penebangan pokok yang dah ada, hutan yang dah ada, sebab itu dah ada khazanah karbon yang sangat tinggi. Nak tanam pokok dengan nak tengok pokok itu dapat hidup dalam jangka masa yang panjang, memakan masa yang sangat lama sebelum dia dapat menyerap karbon sama macam pokok yang dah matang. Jadi jangan kita hanya rasa kita boleh tanam pokok dan pada masa yang sama kita tidak menjaga khazanah hutan yang kita sudah ada pada hari ini. Yang Berhormat tekan saya. Yang Berhormat Tebrau. Ya, terima kasih Yang Dipertua. Soalan tambahan saya kepada Menteri. Berdasarkan kepada laporan United Nations World Meteorological Organization, suhu bumi akan terus meningkat dan akan mencapai satu tahap yang paling panas dalam sejarah bumi kita dari 2023 sehingga 2027. Ini jelas bertepatanlah dengan gelombang haba yang kini dialami di Malaysia. Dan seperti sedia maklum, Menteri, bila isu suhu naik ni, dia akan menjejaskan bekalan air bersih minum kita dan juga akan meningkatkan penggunaan air pada masa yang sama. Maka apakah langkah komprehensif kerajaan untuk menangani isu ini, terutamanya di negeri-negeri di mana mereka tidak dapat mengurus bekalan air bersih dengan baik, sehinggalah banyak kali air putus dan kalau air pun mungkin macam warna teh tarik. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Sememangnya peningkatan suhu sekarang sangat tinggi secara
keseluruhan, dan ini telah kita semua terasa kesan dia, dan sama ada dari sudut bekalan elektrik kerana kita mengadakan penggunaan penghawa dingin yang semakin tinggi, dan penghawa dingin juga kena bekerja lebih keras. Pada masa yang sama dari segi penggunaan bekalan air dengan sumber air yang terjejas akibat cuaca yang panas, itu semua satu perkara yang kita terpaksa hadapi pada hari ini. Jadi antara persoalan yang sering ditimbulkan oleh orang ramai, malah bila saya keluar negara, ada yang bertanya kepada saya, mereka kata macam mana Malaysia ni bila banjir air dia banyak, tetapi bila panas sedikit je dia ada masalah dari sudut bekalan air. Jadi ini dia adalah soal management ataupun pengurusan, dan antara teknologi yang kita telah guna pakai pada hari ini, di mana kita ada takungan air di pinggiran sungai ataupun taps atau off river storage, ORS, yang mana air-air daripada sungai ini disimpan dahulu, dan kemudian juga digunakan untuk tebatan banjir, supaya bukan semua air itu masuk ke dalam lembangan sungai tersebut. Dan kedua ialah kita boleh juga menggunakan sumber tersebut sebagai satu bekalan air untuk digunakan. Dan ini adalah pendekatan yang diambil misalnya di Sungai Rasau, projek yang dibina pada hari ini yang mana melibatkan taps untuk tebatan banjir, dan juga taps itu, sumber daripada air yang dikumpul itu akan digunakan untuk mengurangkan stres daripada Sungai Klang. Jadi tidak perlu lagi terlalu tertumpu kepada Sungai Selangor yang menjadi punca utama untuk membekalkan air kepada negeri Selangor. Jadi seterusnya ialah tentang kita juga kena maklum, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Tebrau sebentar tadi, kita kena menjaga kawasan tadahan air ataupun water catchment area dengan izin. Kadang-kadang kita banyak sumber air, kita hadapi banjir dan sebagainya, tetapi kalau kita tidak jaga hutan yang ada ditebang, sedangkan kerajaan telah pun kita ada hutan simpanan untuk kawasan tadahan air misalnya yang bertambah banyak di seluruh negara. Namun kalau kita tidak menjaga kawasan-kawasan tersebut, kita akan lihat kesan secara langsung kepada sungai, dan maka sumber-sumber air yang dapat kita akses untuk diminum misalnya akan terjejas ataupun memerlukan sumber yang besar sebelum dapat diproses untuk diminum. Jadi di peringkat Kerajaan Persekutuan, kerana hutan adalah sebahagian daripada kuasa yang berada di kerajaan negeri, kita berharap agar kerajaan-kerajaan negeri memainkan peranan. Kita ada buat pindaan kepada Akta Perhutanan tahun lepas di bawah kerajaan yang lepas, mengikut contoh Selangor yang memerlukan pewartaan sebarang penyah wartaan hutan simpan perlu melalui public hearing, tetapi selepas pindaan itu dibuat di peringkat persekutuan, setakat ini Perlis sahaja yang telah sempurnakan pindaan tersebut. Jadi kita berharap negeri-negeri lain juga dapat segerakan pindaan-pindaan itu supaya kita letak best practice punya standard itu untuk seluruh negara, dan memastikan hutan-hutan yang ada itu dapat memelihara kawasan tadahan air seluruh negara. Terima kasih.